أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat yang saya hormati lagi dikasihi Allah sekalian. Pernah tak kita terfikir kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stage by stage? Sedikit demi sedikit, waktu demi waktu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan Al-Quran ini sekaligus semuanya dalam masa yang satu, masa yang sama? Kita lihat sama-sama apakah salah satunya hikmah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu dengan cara dan waktu-waktu yang berbeza. Suratul Al-Kawthar ini, Inna A'tainaka Al-Kawthar ini diturunkan di Mekah dan mempunyai 3 ayat. Kalau kita lihat kenapa Al-Quran ini ataupun surah ini diturunkan? Surah ini diturunkan kerana para musyrikin, para al-munafiq, orang-orang yang membencikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginginkan, bahkan mereka ada yang berdoa supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terputus, iaitu anak-anak lelakinya itu tidak berpanjangan kehidupan mereka. Kerana apa? Sekiranya ada anak-anak lelaki, maka anak lelaki itu yang akan membawa nama bapanya. Kalau anak-anak perempuan, maka anak perempuan itu akan berkahwin dengan orang lain, maka anak perempuan itu akan mengambil nama suaminya. Maka Rasulullah SAW apabila diambil nyawa anaknya, salah satu daripada anaknya ataupun 2 anaknya, sebahagian mufassirin berkata anaknya Ibrahim ataupun Abdullah, ada yang berkata Qasim, maka para musyrikin Quraisy ini amat-amat gembira. Tuan-tuan boleh bayangkan tu. Boleh bayangkan apabila seorang itu kehilangan seorang anak, kehilangan seorang putera, kehilangan seorang ahli keluarga, betapa sedihnya seorang itu boleh merasai. Ya, tetapi orang musyrikin ini bukan sahaja mereka datang untuk menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengutuk beliau dan bergembira. Bergembira dengan pemergian, kematian anaknya itu. Bahkan Abu Lahab, mungkin tuan-tuan pernah dengar namanya Abu Lahab, itu merupakan pakcik, direct pakcik kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang pertama mendengar berita ini. Beliau adalah orang pertama yang celebrate dengan kematian, atas kematian anaknya Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini, dan surah ini untuk menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedih. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perasaan seperti saya dan anda? Perasaan sedih, perasaan ingin melinangkan air mata, perasaan terguris hati, ada, kerana manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang. Dan Allah Ta'ala berfirman apa? Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kamu Al-Kawthar. Al-Kawthar ini, kalau kita dengar sekali dengar, kita akan, kalau kita pernah dengar, dia adalah telaga di akhirat nanti yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kepada umat Islam sebelum mereka memasuki syurga. Dan Al-Kawthar ini juga boleh bermakna setiap dan semua benda-benda yang baik. Semua benda-benda baik, iaitu termasuk Al-Quran. Al-Quran itu sebagai mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ada berbeza sedikit di sini tuan-tuan. Mukjizat Al-Quran iaitu berbeza dengan mukjizat Musa alaihissalam, seperti tongkatnya Musa alaihissalam. Mukjizat itu mukjizat juga, tapi khas kepada Musa alaihissalam, dan ia habis dan ia tamat dengan pemergian Musa alaihissalam.
Tapi mukjizat Al-Quran berkekalan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Al-Quran itu berterusan. Setelah meninggalnya para sahabat, Al-Quran itu kekal. Setelah meninggalnya para tabi'in, maka Al-Quran itu tetap kekal. Tetap kekal hingga ke hari ini. Hingga ke hari ini, hatta sekiranya seorang itu merasa sedih, mereka membuka Al-Quran dan ingin mendapatkan ketenangan daripada Al-Quran, ingin mendapatkan guidance daripada Allah SWT. Tetapi yang paling penting adalah niat. Niat apabila kita membuka Al-Quran, kita berniat mengharapkan petunjuk daripada Allah SWT. Niat kita merendahkan diri dan kita berdepan dengan Allah SWT. InsyaAllah Allah SWT akan tunjukkan kita. Percayalah, bacalah Al-Quran itu dan memahami Al-Quran itu supaya kita dapat faham dan kita dapat aplikasikan ke dalam diri kita dan hidup kita. Itu adalah mukjizat daripada Allah SWT untuk Nabi SAW, relevan hingga ke hari ini. Kita baca dapat pahala, kita mendengar dapat pahala, kita melihatnya dapat pahala, kita memegangnya dapat pahala. Apatah lagi kita memahaminya, apatah lagi kalau kita ingin mengamalkannya. Subhanallah, ini adalah mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Rasulullah SAW sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang bagus, sahabat-sahabat yang sentiasa ingin bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nikmat-nikmat yang banyak, nikmat-nikmat seperti umat yang dijanjikan akan memasuki syurga terlebih dahulu daripada umat-umat yang sebelumnya. Inna a'tainakal kautsar. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Al-Kautsar ini semua yang baik, dan semua yang baik itu termasuklah telaga Al-Kautsar itu. Fasalli li rabbika wanhar. Dan Allah SWT berfirman, apa yang nikmat yang telah aku berikan itu, tanda kesyukurannya engkau dirikanlah salat. Dan engkau dirikan salat untuk siapa? Fasalli li rabbika, untuk Tuhanmu. Tuan-tuan, kalau kita boleh connectkan dengan ayat ataupun surah sebelumnya, di dalam surah itu pengakhirnya, akhir-akhir surah itu Allah Ta'ala berfirman dan mengatakan berkenaan dengan sifat-sifat orang munafik dan sifat-sifat orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, iaitu apabila mereka solat dengan perasaan yang malas. Kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Apabila ada dia punya mahu solat, nampak orang solat, dia solat. Tak nampak orang solat, tak solat. Dan juga yang kedua, mereka riak. Mereka riak iaitu menunjuk-nunjuk, adalah tak nak solat. Kadang-kadang solat, tak nak solat. Kalau solat, mereka menunjuk-nunjuk. Jadi apabila Allah Ta'ala turunkan ayat ini, Allah Ta'ala beritahu kepada Rasulullah SAW, fasalli li rabbika, kamu solat tanda kesyukuran. Kenapa Allah Ta'ala pilih solat? Kerana solat itu merupakan amal al-qawli dan juga fi'li, iaitu kita punya perbuatan, kita punya kata-kata. Solat merupakan amalan yang terbaik. Ia merupakan kunci bagi pintu-pintu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, pintu-pintu untuk masuk ke syurga. Bermakna apa? Sekiranya solat itu bagus, sekiranya solat seorang itu baik, sempurna, maka insya-Allah ia boleh masuk ke dalam syurga dengan keadaan yang baik. Dan wanhar, Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan wanhar. Wanhar tu dia ada makna yang general dan makna yang spesifik. Makna yang general itu sebagai kurban, boleh termasuk di dalamnya kambing, dimasukkan dalamnya lembu, dimasukkan dalamnya unta. Tetapi secara spesifik mereka boleh, maknanya adalah untuk kita sembelih unta. Kerana apa? Zaman Arab dahulu, zaman Rasulullah SAW, mereka mengambil unta sebagai binatang kurban mereka. Dan unta ni dia ada sedikit perbezaan, cara menyembelih unta ni ada perbezaan sedikit dari berbanding dengan lembu dan sebagainya. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala ambil wanhar ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan bahawa kaum Quraisy itu dulu pernah menyembelih atas nama-nama Tuhan mereka, atas nama-nama berhala mereka, atas nama-nama stones dan bricks mereka yang mereka puja. Tetapi apabila Allah SWT ambilkan wanhar ini, dan kerana Allah SWT lah kamu lakukan, maka ini lantas memutuskan kesyirikan, memutuskan berhala, memutuskan pujaan-pujaan selain daripada Allah SWT. Inna syani'aka huwal abtar. Maka ayat yang terakhir Allah SWT berfirman, sesungguhnya mereka yang mengutukmu, mereka yang membencimu, merekalah al-abtar. Inna syani'aka, mereka yang mengutukmu, membencimu, huwal abtar, mereka lah yang terputus. Dia boleh ada dua makna di sini. Al-abtar tu
Boleh maknanya secara fizikal, secara real, iaitu seorang yang tidak ada anak, maka dia terputuslah. Yang inilah namanya Batara Muhammad. Mereka katakan Muhammad itu telah terputus nasabnya, terputus nasalnya. Dan yang kedua, makna Abatar itu adalah terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini juga boleh dikaitkan dengan cerita Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf itu seorang Yahudi yang beliau ziarah members-membersnya di Mekah. Members-membersnya komplain kepada beliau, kamu tak nampak ke seorang pemuda ini mengatakan bahawa seolah-olah dia lebih baik daripada kita, walhal, ini orang-orang musyrikin Mekah yang katakan, walhal kita membantu, menolong, memberi makan, memberi minum kepada hujjaj orang-orang yang datang daripada luar negeri untuk mengerjakan umrah. Kitalah yang membantu mereka, kitalah yang mendorong mereka, kitalah yang memberi makan, memberi minum dan menolong setiap aspek kita lah. Bermakna kita lagi baik. Ka'ab bin Ashraf sebut apa? Yalah, memang kau yang lebih baik. Seakan-akan memutuskan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, huwal abtar, mereka yang anggap mereka itu baik, mereka lah yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang menganggap bahawa engkau wahai Muhammad terputus nasabmu, mereka lah sebenarnya terputus nama-nama mereka. Bukankah kita lihat sekarang ini ada nasab dan nasalnya anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kita lihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isterinya itu digelar ummahatul mukminin? Ummahatul mukminin maksudnya apa? Ibu kepada sekian muslimin muslimat, orang-orang yang beriman. Apabila isterinya itu digelarkan ummahatul mukminin, ibu kepada orang Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ab ataupun bapa kepada orang Islam dari segi rohani mereka. Dan juga kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya itu disebut-sebut. Hingga ke hari ini, pernah tak kita dengar orang sebut dengan bangga, dengan gembira nama-nama orang-orang musyrikin yang mengatakan huwal abtar itu kepada Batara Muhammad? Pernahkah kita dengar orang-orang sebut secara bangga, secara bersyukurlah nama Abu Lahab, nama Ka'ab bin Ashraf? Setiap daripada mereka apabila kita sebut, kita ada tidak kesukaan terhadap nama-nama mereka. Bukankah itu abatar untuk mereka? Bukankah itu batar? Bukankah itu terputusnya nama mereka dan nasab mereka? Tetapi Allah SWT ingin menaikkan sifat Rasulullah SAW. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Dan ayat ini diturunkan, surah ini diturunkan apabila Rasulullah SAW sedang rehat. Dia di dalam hadis Rasulullah SAW sedang rehat, maka tersenyum, ada nampak senyuman pada mukanya Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW sedar, ditanya oleh para sahabat, kenapa kami tiba-tiba nampak kamu senyum? Maka Rasulullah SAW bersabda bahawa Jibril AS turun dan memberikan aku kata-kata ini, ayat-ayat Allah SWT ini untuk menyejukkan hatiku kerana aku amat-amat sedih. Kerana aku amat sedih. Maka akhir kata, apa yang kita boleh take away daripada surah ini adalah janganlah kita mengutuk antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi kalau kita mengutuk, kita fitnah tanpa dasar, tanpa kita selidik. Kerana apa? Martabat fitnah itu dia lebih teruk, lebih dahsyat dan lebih crucial daripada martabatnya orang yang membunuh. Kerana apabila orang itu membunuh, habis, tamat riwayat seorang itu. Tetapi apabila difitnah, dikutuk, maka akan terbawa-bawa fitnah itu, akan kutukan itu akan terbawa-bawa sehingga orang itu merasakan bahawa dunia ini habislah untuknya, sempit sekali. Dan kita bersyukur di atas segala nikmatnya. Dan dengan kesyukuran itu, apa yang harus kita lakukan? Kita haruslah ambillah inisiatif ini untuk kita solat. Solat itu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga bukan sahaja kita syukur dalam solat, kita syukur dalam anggota badan kita. Apa yang kita diberikan, mata kita, telinga kita, lidah kita, kita gunakan ini dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah Ta'ala mahu. Itu adalah tanda kesyukuran bagi telinga kita, tanda kesyukuran bagi lidah kita, tanda kesyukuran bagi kaki kita, kita gunakan untuk beribadah, jalan kepada masjid. Untuk tangan kita ini kita gunakan untuk kita membantu orang lain. Ini semua adalah tanda kesyukuran. Dan janganlah kita berbangga dengan apa yang kita ada, tuan-tuan, kerana yang berbangga ini salah satunya sifat madmumah, sifat yang tidak baik yang menjatuhkan syaitan. Janganlah kita sesekali berbangga dengan apa yang
kita ada. Ini semua adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari nanti kita akan tinggalkan, tuan-tuan. Tidak ada pun satu orang yang membawa bersamanya harta, benda, bahkan anak, saudara, isteri, suami. Semuanya akan mereka tinggalkan dan mereka akan masuk ke dalam kubur dengan dua helai kain sahaja. Siapa pun beliau, gelaran apa pun beliau miliki, pangkat apa pun beliau miliki di dunia ini, semuanya akan ditinggalkan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kebaikan dan juga masukkan di dalam hati kita sifat syukur. La in syakartum la azidannakum, firman Allah Subhanahu Wa Taala, lebih banyak kamu bersyukur, lebih banyaklah aku akan tambahkan nikmatmu. Sekiranya engkau tidak syukur, engkau kufur, engkau tidak mahu akui ini adalah nikmat aku, maka azabku adalah begitu juga pedih. Maka semoga Allah Taala pelihara kita daripada azabnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita daripada orang-orang dan mereka-mereka yang bersyukur sentiasa. InsyaAllah semoga bermanfaat sesi kali ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلى اللقاء, hingga kita bertemu lagi di sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.